Saya galak sedikit lah. Sebab apa, tengah kemuncak kebaikannya diceritakan oleh orang ramai, tak kira siapa pun yang menceritakan kebaikan dia, ditutupi oleh perkara yang macam ni. So that's why kalau tengok apa yang saya dan Fad lakukan, saya tak take action pun apa-apa perkara. Saya hanya buat teruskan apa cerita-cerita tentang arwah, cerita tentang kebaikan arwah, supaya orang terus mendoakan dia tanpa menghiraukan. Sebab itu pada saya, bila individu bermasalah dengan individu, selesaikan dengan individu itu. Keluarga dengan keluarga, selesaikan dengan keluarga. Bukan keluarga dengan keluarga PC, keluarga media, tidak. Sebab itu adalah orang kata cerita dalam selimut. Cerita dalam selimut yang saya sendiri sebagai kawan baik pun tak boleh nak campur, apatah lagi orang-orang yang lebih luar lagi. Tapi bila Aceh sendiri baca benda itu semua secara tak langsung ni tekilan lah juga. Saya agak tekilan sebab macam saya cakap lah, saya tekilan tu sebab cerita dia ditutup. Cerita kebaikan tu tertutup kerana perkara yang boleh diselesaikan secara damai. Kalau tak boleh secara damai, boleh secara undang-undang, kan? Tak perlu secara orang luar yang memberikan pendapat, orang luar yang memberikan cadangan, orang luar yang memberikan cara bagaimana. Sedangkan kita semua dah tahu, kalau tak boleh cara ni, perbincangan ni tak boleh, undang-undang. Itu saja. Macam Aceh kenal dua-dua rapat jugalah kan? Sangat. Ali dan so ada tak macam bila isu terus call ni dua orang? Yes. Tugas saya sebagai seorang sahabat, saya tetap orang luar. Saya dan Fad tetap orang luar. Saya dan Fad silih berganti call kepada Ali, silih berganti call kepada Hidayah, untuk menasihati supaya jangan benda ini berlaku, dan gunakan media sosial. Sejauh mana masalah itu boleh jumpa sesama sendiri, bincang dan selesaikan. Tak setuju, undang-undang syariah ada, undang-undang sivil ada, kalau dah melampau kan. Macam itulah. Apa malas orang? Dia orang bercerita tak masalah? Tetap bercerita, dan kita menerima, dan action kita kita nak gunakan media sosial juga. Salah, kita tegur orang kita buat. Tak. Tapi mereka juga tetap menggunakan medium dia orang. Mungkin media sosial itu dah nak memberitahu pada orang aku tak salah. Yang pihak ni pun bagi tahu gunakan media sosial ni, ataupun orang ni yang beritahu aku tak salah apa yang berlaku pada diri aku. Pada saya itu tak baguslah untuk arwah. Kalau Aceh jadi ke orang tengah untuk bertemu dengan dia orang, boleh? Dia macam ni. Kalau saya diberi mandat kepada kedua-dua belah pihak dan bersetuju, Aceh, kau tolong selesaikan, tolong carikan ni. Yes, saya layak untuk ni. Dia untuk macam benda-benda faraid yang saya tahu. Kalau seorang itu nak mendominasi ataupun nak mengelola, menyelesaikan masalah hutang-hutang faraid atau sebagainya, beliau adalah orang yang layak dipilih oleh kedua-dua belah pihak. Jika satu pihak tidak bersetuju, maka orang itu tidak layak sama sekali. Siapa yang layak, kita akan serahkan kepada faraid, pada syariah. Itu yang saya tahu kalau saya mengikut agama lah. Dan benda tu sangat mudah. So bagi Aceh, benda ni diselesaikan oleh orang kedua pihak tu perlu pergi ke pejabat agama. Itulah jalannya. Itu yang jalan yang terbaik. Pergi pejabat agama, tanya macam mana kita nak selesai ni. Sebab kita macam-macam, ada ustaz yang ada, kadang-kadang kita nak jumpa ustaz juga ada pakar-pakar, ada macam doktor, dia ada pakar hadis, ada pakar syariah, ada pakar. So dia ada pakar-pakar dia. Kiranya Aceh menyarankan supaya dia pergi pejabat agama. Kedua-duanya saya bagi benda yang sama, Hidayah dan pihak Ali. Sebab Ali adalah orang yang mendominasi selepas arwah meninggal, dan dia yang akan menjaga keluarga. Jadi untuk menenangkan keluarga-keluarga dia, belah abang adalah Ali. Jadi saya kena tuju pada Ali lah. So pada Hidayah pula saya akan terus pada dia dan abang-abang dia. Minta maaf tanya. Masa sepanjang berkawan, so Aceh macam dah tahu benda ni, konflik ni dalam keluarga ni berlaku ke tidak sepanjang, ada tak arwah berkongsi sedikit sebanyak lah. Itu kekuatan kami bertiga lah. Kalau dia bermasalah dalam keluarga,
dia nak mencari keluarga untuk bercerita semula ataupun dia nak cari orang lain untuk bercerita kan. Dia akan cari orang lain yang rapat untuk bercerita. Tapi kami ni dia dah macam walau macam mana tarik rambut dalam tepung kan. Benda tu kita macam kita simpanlah benda tu untuk hanya kau Fat je kan tahu. Sedikit sebanyak tahu dah sedikit kisahnya. Bulu roma tarik pun satu pun kita tahu. Dia punya itu sebabnya kenapa kami ni orang tengok alah cacah lah korang ni. Tak. Benda tu wujud memang dengan sendirinya. Itu hubungan tu dia dah luar daripada adik-beradik, satu benda hubungan yang lain. Itu yang Acik rasa terkilat bila benda ni berlaku sebab Acik tahu kisahnya dan tiba-tiba benda ni muncul dan Acik terkilat. Yalah, saya terkilat dengan kedua-dua belah pihak disebabkan tidak menyelesaikan secara damai. Dan pada saya benda tu sangat mudah untuk diselesaikan. Dan proses faraid ni bukan proses yang sangat sekejap, bukan 1-2 jam, satu hari dah settle, tak. Dia akan masa panjang. Acik ada juga yang cakap ni, minta maaf, ada dengar cakap bila benda-benda ni berlaku dia cakap sebenarnya sebelum meninggal lagi dah ada krisis. Ada benda-benda yang macam tu orang cerita. So untuk Acik ni macam mana? Untuk krisis dia benda-benda yelah, orang dah tak ada dan dicakapkan sebenarnya orang ada memang masalah sebelum meninggal lagi. So ada benda-benda yang macam negatif macam tu. So sebagai kawan bila timbulnya isu benda-benda macam ni memang ada. Ya, saya tanya Fat, kita dah tahu benda-benda tu, kita dah tahu. Tapi kita siapa? Kalau kita tahu, kita berkongsi dengan keluarga akan cakap, kau ni tak kerti jaga aib keluarga ke? So apa yang masalah saya dengan keluarga saya akan cerita dengan Fat dengan Abang. Saya akan cerita sebab saya percaya dia takkan bercerita dengan keluarga dia. Sama juga dengan Abang arwahnya cerita dengan kami dan dia percaya kami takkan cerita dengan orang lain. Yelah, tapi bila benda-benda ni berlaku selepas arwah meninggal, Yes. dan orang bila dah berlakunya kontroversi ni, orang macam tak, walah benda ni sebenarnya dah mula tercerita sebelum arwah meninggal. Jadi bila arwah meninggal, tapi dah benda tu jadi besar untuk Acik ni macam mana? Bila benda dalam kain tu akhirnya tersingkap selepas Itu macam saya cakap lah, saya akan galak. Kesal sebab saya sendiri boleh menyimpan benda itu dengan Fat. Boleh simpan, orang kata tak perlu orang lain tahu. Dan kita boleh advise kepada arwah pula macam mana cara untuk menyelesaikan, cara untuk memberikan sama rata kebahagiaan yang ataupun keceriaan di dalam keluarga. Sama rata. Kalau perasan lately dia banyak posting dengan orang rumah dia, bawa pergi Melaka, pergi Johor dan sebagainya. Saya belum ni tak ada pun kan. So itu cara kami kongsikan. Sebab dia banyak rujuk kepada saya, sebab saya antara yang paling lama berumah tangga lah. Dia banyak rujuk. Sejujurnya terkejut tak bila berlakunya benda ni, macam bila tiba-tiba Hidayah meluahkan benda tu dekat adik Fikri. So Acik ni bila tengok video tu terkejut tak? Kita agak terkejut bukan disebabkan luahan Hidayah tu. Saya terkejut tempat yang salah diluahkan. Tak sebab tempat tu salah. Jadi sepatutnya diluahkan kepada siapa? Patutnya mungkin ada kedua-dua belah pihak. Pada saya dah, kalau katalah PC yang nak dibuat oleh Ali masa kemarin, ada kedua-dua belah pihak yang mungkin ke pengakhiran PC itu adalah secara damai, pemaafan. Itu adalah benda yang baik dan takkan timbulkan spekulasi pada orang luar yang akan memberikan dia macam ni, ni panjang-panjang. Kadang bukan ruang komen saya, kat ruang komen dia orang, ruang komen saya pun apa kena mengenanya aku punya ruang komen, kau komen ni. Waalaikumsalam. Kan, sambung yang tadi, ruang komen aku. Apa benda ni berlaku? Dekat dia pun lagi banyak duit shilling apa semua pun duit shilling, tapi komen benda tu. Apa benda ni? Apa benda? Tak, yang pasal ni kita terkena sekali. Oh, tempias. Ni sebab tugas kami memang itulah dia. Agak galak, maksudnya Hidayah dia nak meluahkan benda tu di tempat yang saya kesal lah, di tempat yang salah. Saya minta maaf bila saya tanya. Maksudnya
Kita ingat tak rapat ke dengan wife macam wife apa? So Aha. Kita rapat, tapi tidak kita ada meluahkan je lah. Kalau kita dah rapat tu at least Okey lah, cakap ada lah. Tapi tak, kami benda tu kami still orang luar. Kami tak boleh. Jadi apa yang kita kena, kita kena jaga aib tu. Tu sebab tu saya galat. Kami semua boleh jaga aib tu. Kenapa tidak? Yang itu yang maksudnya dia meluahkan di tempat yang salah lah. di tempat yang salah. Dan satu Pada pihak orang lagi Tak payah pun sebenarnya sebab orang luar kan. Serius je. Acik family, mak semua dah macam family, tapi tiba-tiba orang lain datang sibuk-sibuk, dia luahkan pada orang tu. Tak rasa orang tu yang datang bertanya tu salah ke? memang Untuk Acik sendirilah. pada saya dia tak perlu bertanya kalau apa tujuan sebenarnya. Tak, dia boleh tanya tapi dia tak perlu bercerita pun. Ya. Lebih kurang lah. Kalau kalau dia betul tak nak tahu, off record. Yes. Tak perlu buang kamera sebab benda ni melibatkan family. Kami sendiri yang rapat dengan arwah ni, kita cakap dengan Ali. Ali, rapat macam mana pun aku dengan arwah, aku dengan Acik rapat dengan kau. Kami tak berhak mencampur. Aku tak berhak komen pun apa yang berlaku dalam keluarga kau. So that's why kita orang bukan tak ambil tahu kan macam tahu orang abang arwah abang ada cerita kat kami macam mana perasaan si Hidayah ada cerita kat kami, Ali ada cerita dekat kami. Macam saya cakap lah, kami tetap orang luar dan kami tak boleh cerita pasal aib arwah, aib keluarga arwah. Tapi kenapa boleh keluar daripada orang terdekat keluarganya? Tu yang kita orang kesal. Tapi macam sekarang ni fight dengan Ashif bila sebab Hidayah dah jauh kan, dia dah balik ke kampung dia. Korang bertanya khabar tak pasal korang kata nak ambil tahu pasal Hamzah kan? Nak jaga kebajikan Hamzah. So korang ambil tahu. Itu Masih keep- tahu keep in touch. masih tanya Keep in touch. ya? wife kami pun ambil tahu dan kita akan dengan setiap hari kita akan minta gambar. Gambar Hamzah. So at least kita dapat tengok. Kita dapat tahu kan. Kita pun dah ada kami berbincang pula. Kita orang plan seminggu sekali kita mesti kena pergi tengok. Tengok Hamzah. Sebenarnya kalau Fat tak free, saya akan pergi. Fat pula pergi hari lain, saya akan pergi hari lain. Dia macam terganti-ganti lah. At least dia kenal lah. Dia kenal, at least dia kenal. Sebab kalau lama sangat pun nanti kan, mungkin dia pun baru 8 bulan. Untuk kita pun tak tahu, mungkin muka arwah ayah dia pun dia tak cam lagi. So kami merasakan memang kena ada yang selalu berdamping dengan Hamzah supaya dia tak rasa dia seorang. Sebab kan hari kedua tahun dia dah start mencari, dia macam lilau-lilau, dia rindu lah kat ayah dia. So, tapi korang rasa sebab mungkin ada peminat yang cakap sebab arwah baru meninggal, jadi korang berjanji tu waktu arwah benda masih baru kan. So korang rasa adakah benda ni korang akan lakukan sampai bila? Sampai Hamzah besar. Sebabnya benda tu bukan agak-agak tiap ayam ke. Tak. InsyaAllah kami akan pegang lah benda tu. Kami akan pegang. Akan pegang benda tu. Macam saya cakap dengan netizen yang cakap korang janji nak bantu Hamzah, korang janji nak bantu Balu. No, bukan itu janjinya kami untuk membantu sampai ke dalam selimut punya cerita kami nak bantu, tak. Tahap mana yang kami boleh bantu dan sampai mana hak kami boleh membantu. Tak boleh yang melepas paling kami mampu, yang paling kita mampu kita akan batasan kami mampu untuk bantu, itulah. So macam Hamzah, okey, kita tak mampu bantu daripada sudut apa yang berlaku sekarang dengan keluarga. Yang kami boleh bantu sekarang ada Hamzah. So kami datang cari Hamzah. Walaupun mereka tengah dalam keadaan yang kan, tapi Hamzah is number one. Kita kena pergi. Ada tak sekolah macam arwah benda tak yang pelik-pelik yang korang rasa yang dia pernah tak yang korang rasa Manja sikit lah dia manja sikit kan. dia manja sikit. Lepas tu yelah, kalau MLM banyak yang ni lah kan, dia pun dia kerap penat kan? Malas. Kita orang sampai kita orang bergaduh sebenarnya final tu, bukan bergaduh teruk lah. Sebab lepas kita rehearsal Khamis kan. dia dah macam tak semangat ke bagaimana? Enggak lah. Lebih kurang. Dia bukan tak semangat. Okey, kita tambah. Sebenarnya dia pernah cerita dengan mak dia. Dia kata jiwa dia kosong. Dia tahu kami bukan dia cakap abang tahu, dia cakap bahasakan dia abang dengan mak dia, abang tahu Fat dengan Aceh dia orang stres dengan abang. Dia tahu sebab kami stres bukan pasal kita tak suka. Dia tak macam selalu. Dia lupa dialog dia kan. Dia tak macam selalu. Energi Tak. Padahal kita dah rehearse ni. Okey, kau ingat aku bagi kau ni. Okey, kau cakap. So bila kita rehearse, sorry lah ngomong. Itulah
Sampai kita orang dah content check, besok nak final ni. Petang kita pukul 5. Jom kita kena rehearse. Cerita semua tak firm. Cerita lagi satu tak dapat. Aku rasa kita rest lah. Aku nak balik lah. Dia cakap, aku nak balik, aku nak tidur. Kan? Dia cakap kan, aku nak. Kita orang melenting lah. Tidur, kau tahu tak kita final? Kau nak tidur lepas final nanti baru tidur. Tapi dia macam ni lah. Dia macam, dia diam je. Kita cakap, tak apa lah cik, kalau dia tak nak, tak apa. Kita cari ni. Dia ikut. Buat mengajuk lah. Dia buat mengajuk. Tapi dia datang. Rupanya nak minta belanja makan. Time tu dia lapar. Sampai Ofi Aceh tu memang kita bagi dia makan dulu. And then okey lah. Stay sama gurau macam selalu. Cuma dia punya energy tu tak sama level yang kami dapat. Yes. Season yang sebelum ni. Season sebelum ni dia walaupun macam tu, dia energy lah. All out. Okay guys. Okay kali ni aku tak kira. Dia macam tu. Tapi yang ni final, dia semangat tapi dia okay boleh. Tak apa. Percaya je. Ada. Dia macam tu. Dia je cool, dia relax. Dia tak nak proceed, nak masuk next season kan ada. So bila kita buat keputusan macam tu, sebenarnya dah tertulis lah sebenarnya. Last dia cakap kat Amin Radio Show Amin Radio masa Show. tu kita kat 4x4 masa ni kan. Dia duduk kata 4x4 aku. Kan dia cakap, macam ni kita rehat lah. Kita rehat. Kita nak rehat, plan kita cakap kan, kita janganlah rehat lama sangat. At least tahun 2 tu okey lah. Tapi bila dia tinggalkan kita tu, season yang terakhir kami dapat adalah season yang sama kami buka pentas dengan dia. So dia tutup tu memang tutup tempat yang sama kita buka. Faham tak? 2013 kami menang, kami di tempat ketiga. So dengan arwah yang kali terakhir 2019 adalah di tempat yang ketiga. So penutup tu cantik. Dan 2013 kita tak pernah potong for, sama juga. Sama juga. Hampir tak pernah. Kau bila nampak dia pelik tu kan dia tak suka. Tapi Itu orang lah perasaan MLM tahun ni pun kita gurau kita orang, gurau yang ke arah sana. Betul tak cik? Dia start sketsa kan masa kita kat ni. Perasan tak sketsa kita orang semua banyak ke arah agama yang macam kalau ni resa kat tempat makan ni, macam arwah akan start dulu dialog. Okey, kau berdialog. Dia akan berdialog kan memang masa tu. Okey, sekarang ni aku nak tanya, kita nak jumpa kat mana? Kita main pada Masya. Jumpa di pada Masya. Aceh ada tegur, benda lah kau ni. Faham tak? Kita macam gurau, relax lah. Dia pun dia gelak-gelak macam tak ada apa. Kita pun tak fikir apa. Sama dengan sketsa final. Tiba-tiba kita nak buat benda tu semua pun dia kan. Yang pakai baju kapan, kapan tu. Itu idea siapa? Kami. Itu yang memang tu yang kami, dia semangat lah. Cerita tu dia semangat kan. Sebab cerita tu dapat dulu. Cerita first tu kita orang dapat lambat. Tu yang bergaduh kita tu last pasal cerita yang first tu lah, yang kita main tu. tapi cerita yang tu dia semangat lah. Dia semangat. Dia sama-sama dia cakap, "Ya ni aku yakin ni. Aku yakin ni." Kami pun tak fikir apa lah, macam tak ada apa. tak ada apa sangat. Sambut birthday dia last tu kat Amin Radio Show sama juga. Itu last borak yang paling lama lah. Paling lama lah. Paling lama. Berkongsi-kongsi suap-suap makan tu juga. Tapi setiap kali birthday dia kita tak pernah tak keluar kamera ambil gambar, betul tak? Tapi yang kali ni kami tak ada satu pun celebrate birthday dia, daripada kek sampai daripada ni tak ada ambil gambar. Ada ambil gambar. Itu yang saya Fat, kau ada gambar ni? Amin tak ada. Sebab Ustaz Amin tu ada. Ustaz Amin ada gambar. Yang bagus. So masa tu memang kau tak fikir lah. Tak ada fikir. Cuma Ustaz Amin lah cakap awal tu. Kenapa, minta maaf sebelum kita start saya nak tanya, kenapa awak bertiga nampak janggal? Ustaz Amin cakap, selalu kita orang datang, kita akan kan, tak ada. Fat sampai dulu, Fat duduk sini. Aceh sampai, dia duduk sana. Arwah sampai, dia duduk tengah. Tak ada, kita orang tak gathering dulu sebelum kita masuk set. Ustaz tu cakap, okey, bocil dah boleh masuk. Duduk tiga-tiga ambil tempat masing-masing pun diam kan. Tunggu je sampai ustaz cakap, okey, assalamualaikum, sebelum kita start saya nak tanya, kenapa awak bertiga macam janggal ni? Dia macam tu Tak salam kan? tak bersalam. Tak salam pun. Tapi lepas tu kita macam itulah sibuk. Kita dah main-main lah. Saya pun rasa awkward dengan dia orang ni. Last tu kita dapat peluk, dapat cium. Tapi itulah last sebenarnya rupanya. Dia nak kita rasa inilah momen last kau dengan aku. Lepas tu dah tak ada kan 6 hari. Janggalan tu dah sebenarnya. 6-7 hari tu dia senyap. Dekat Instagram pun kita tengok. Tapi kita fikir positif lah. Dia tak masuk kan, mungkin dia busy. Arwah sehari paling tidak 1 gambar Instagram. Tapi ni tak ada, 6 hari tu tak ada gambar. Tapi dia ada beradu tak? Macam sakit kepala, sihat dia kurang. Penat lah, banyak penat. Rehearsal pernah kan selalu kan. Tapi sakit dia kepala, kita kata penat. apa tidur dulu. Dia tidur, dia bangun dia okey. Dia kalau resa kat office saya tu, dia akan tidur dulu. Tidur.
3 pagi dia bangun barulah kita Itu nak start kejut, kan. nak kejut pun pakai mercun dia kita. Gurauan ni dahsyat-dahsyat. Tapi dia memang selalu sebelum tu dia memang selalu mengadu penat lah. Sebelum Kita pernah lately-nya, kita pernah nasihat dia. Kita pernah cakap kan, bang, ambil syuting tu ingat-ingat Lepas tu gaming. game dia main game kan. Kita cakap ingat tidur tak cukup tu lah. Tapi dia suka. Dan kami bertiga arwah ni yang paling suka bersyuting tu aje. Syuting kan. Macam kita orang bukan tak suka. Macam jangka masa yang panjang ni kita pilih kan. Macam arwah dia ambil. Dia back to back kadang. Habis teater pergi filem. Habis filem dia pergi sini drama ni. Tapi kita tak ni lah. Sebab kami bertiga ada cabang masing-masing kan. Tapi yelah, satu lagi memang takdir daripada Allah lah. Dia nak pergi seawal ni. Cuma kami terkilan sebab dia pergi dalam keadaan kita semua ni tak ready. Lain ada sakit, at least kita tahu. Ni dia tak sakit tak apa, Kita boleh berbakti pada dia kan. Setidaknya. Dia rasa macam dia punya ralat tu lah. Ralat tu Pesanan-pesanan tak boleh tengok bukan kias-kias ke. kalau dia cakap macam tu mungkin kita rasa pelik kan. Sebab tapi Dalam sketsa aku sayang kadang-kadang kurang. nampak, Macam tu lah. ada. Habis persembahan apa jadi kan. Kadang-kadang dia ni kalau dia salah pun dah. Yang paling terkesan dia punya masa komen pada awal tahun tu lah. Birthday dia awal tahun. 2019 kan. Dia komen tu lah. Kalau aku terima kasih sahabat, aku sayang kurang. Kalau aku mati nanti. Kalau aku mati aku bumi aku tahu. Yang tu lah. So jaya lah dapat lah. Acik lah, saya. Tapi niatkan sekali lah dengan dia. Tidaklah sensasi mana. Okay. Mana rancangan you guys nak buat konten dekat YouTube tu? Bawah. Kita akan gunakan medium budi.com. Diteruskan lagi. Kita akan Kami teruskan. akan Saya teruskan. InsyaAllah sebab persiapan apa semua kita dah ada kontak-kontak dia. Kami akan Konten pun kita ni dah Konten lawak ataupun sketsa. ada komedi, ada yang Mungkin ada sembang-sembang. kerohanian sikit kan. Dan ada plan lah Budi, tapi kita kena pilih konten dulu. Kita belum ni lagi. Kita pun tak cari yang team yang untuk ni kan. Tapi kami akan teruskan sebab ini juga last kita sembang dengan arwah. Inilah projek ni. Sebab kami tahu lepas ni kita tak akan involve dengan MLM kan. Kita cakap kan. So kita cakap okey tak apa, kita fokus kat sini. Alright. Selain tu mungkin ada show terdekat ke apa yang paling latest lah you guys libat. Lagu lah. Lagu untuk Allah Yarham abang. Untuk Together maksudnya 3 orang ke macam mana? I mean, Kita berdua lah. Akan datang Rancangan. saya berdua lagu lah. lagu baru. Lagu yang Itu- ditulis dan dibuat kompos oleh Ipoh. Ipoh Hafiz. Ipoh Hafiz. Buat tribute to Ipoh Hafiz dapat benda ni semua. Dia kata sebab dia tengok post-post kita kenangan-kenangan tu, dia dapat melodi, dapat lirik, dia bagi kat Aceh. Aceh bagi kat saya. Kita orang dengar sekali je. Sekali je, terus Dengar setuju. tutup mata dia macam, weh memang dekat lah. Kita orang cakap memang betul. Keadaannya itulah keadaannya. lagu sedih lah ni. Lagu untuk arwah. Dia kita nak buat general sebenarnya, tapi memang untuk sahabat. Dan tajuk lagu tu pun kita bagi itulah, kita baik ramai sayang. Tajuk lagu tu supaya kita bila kita, sekarang ni kita baca tu orang dah tahu relate dengan siapa, Allah Yarham lah. So kita ambil itu sebagai tajuk lagu untuk orang akan ingat lah. Itu untuk dia. Bila akan release? Kita dah start record. Kita record cuma belum mastering, belum ada nak mastering. masuk string lagi, masuk gitar apa semua. Nanti kalau dah siap by next week kot. Sebab kita ada MV sekali. Seminggu 2 minggu kat kot. Ada pesanan untuk peminat-peminat? Ada peminat-peminat yang berada di budi.com. Ketahuilah anda, 50 lebih hari lagi kita akan berpuasa. Betul lah, benda kau. Ramadan tiba. Alright, terus doakan untuk arwah dan terus doakan kami Boceng untuk sama-sama membawa sekali nama arwah. Dan kami akan teruskan perjuangan dalam industri. Apa jadi sekalipun, kelakar ke tak kelakar, kami berdua, nama Boceng itu adalah kenangan yang paling besar kami dengan Allah Yarham. Daripada kami tak ada apa, sampailah di sini. Itu yang paling besar. Bertiga itu sementara, Boceng itu selamanya, insyaAllah. So, you Support guys kami. ada pengganti untuk apa-apa? Kita dah dapat, mungkin Budi. Salon yang paling dekat.
Kita nampak Betul ni, tanya betul ni. Tak memang you guys akan berdua ataupun akan ada Setakat ni berdua. Sebab Kalau masa ni ditanya berdua. saya berdua. Sebab kalau ada tu pun tim projek lah. tim projek Projek lah. Projek tim tak dia. Oi besar nama Bocil tu besar sangat. untuk menggantikan Istimewa sangat lah. Dia bukan besar, dia istimewa. Kami nak momen tu supaya kita, walaupun kita berdua ni, bila orang sebut bocil tu kita masih rasa dia ada. Kami masih rasa kami bertiga. So itulah kami akan bawa sampai bila-bila, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih. Ush, kamu tak buat.